Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid? Mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi murid dengan Ustaz. Saya Ustaz Mu'talha bin Haji Sangit dalam mata pelajaran pendidikan Islam, yang mana pada pagi ini kita akan belajar berkenaan tentang di bawah tajuk tilawah Al-Quran, ya. Berkenaan tentang idgham, ya. Okay, sebelum kita mulakan kita punya kelas pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada pagi ini mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sebelum kita masuk pelajaran kita pada pagi ini, mari lihat, ya, kandungan, ya. Standard kandungan, objektif dia pertama 1.8.1 membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah dan idgham syamsi dengan betul, ya. Seterusnya 1.8.2 membanding beza bacaan idgham al-ghunnah dan idgham bila ghunnah dengan betul dan bertajwid. Maknanya kita nanti akan lihat apa beza idgham al-ghunnah dengan idgham bila ghunnah. Seterusnya tengok kandungan tambahan 1.8.5 mengaplikasikan bacaan kalimah dan potongan ayat yang mengandungi idgham al-ghunnah, idgham bila ghunnah dan idgham syamsi dengan betul dan bertajwid dalam pembacaan Al-Quran. Selepas waktu kita belajar, kita akan mempraktikkan, ya, bacaan yang tepat berkenaan tentang idgham al-ghunnah, idgham bila ghunnah dan idgham syamsi. Okey. Okey, baik murid. Sila buka buku teks muka surat 29. Ya, kita lihat, ya, bacaan buku teks muka surat 29, bacaan idgham. Tengok, ya, bacaan idgham. Lihat, ya. Okey. Unit 1 baca dengan betul, ya. Bacaan idgham ma'al ghunnah. Bacaan idgham ma'al ghunnah. Apa itu idgham ma'al ghunnah? Ya, cuba kita lihat info. Sebelum kita baca, kita lihat info. Nun mati atau tanwin, ya, tanwin tu iaitu baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di depan, bertemu dengan 4 huruf, ya, waw, mim, nun. Iaitu sama dengan memasukkan sebutan nun mati atau tanwin ke dalam huruf selepasnya dan dibaca secara idgham beserta dengung. Maknanya nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ya, waw, mim, nun selepasnya, bacaan dibaca secara dengung. Dengung berapa harakat? 2 harakat. Dengung 2 harakat. Okey, kita lihat, ya. Yang pertama, nun mati ataupun tanwin, ya, bertemu dengan yang pertama sekali, ya. Bertemu huruf ya, contoh dia. Okay, Ustaz baca, kamu ikut. Ya, Ustaz baca, kamu ikut. Man yaqulu, man yaqulu hisaban yasira, hisaban yasira, yawma idhin yasduru, yawma idhin yasduru. Seterusnya contoh daripada huruf waw. Ya, tadi ya, ni waw. Mawujida, mawujida.
miskinan wa yatima. Miskinan wa yatima. Lahabin wa tabb. Lahabin wa tabb. Seterusnya kita tengok contoh daripada mim. Wa man ma'aka. Wa man ma'aka. Ithman mubina. Ithman mubina. Hablum mim masad. Hablum mim masad. Okey. Dan contoh terakhir iaitu daripada nun. Nun. Faman nakatha. Faman nakatha. Seterusnya Siddiqan nabiyya. Siddiqan nabiyya. Yawma idhin na'imah. Yawma idhin na'imah. Okey. Kita sudah lihat ya 4 contoh. Ingat ya. Baris daripada sini. Nun mati. Contoh nun mati bertemu dengan ya. Nun mati bertemu dengan ya. Nun mati bertemu dengan ya. Contoh dia waw, waw, mim dan nun. Ya. Yang sebelah ni sebelah ni adalah contoh tanwin bertemu dengan huruf ni. Contoh ya. Faham ya? Tengok contoh dia. Kita lihat. Lihat ya. Nun mati. Mai nun mati bertemu ya, selepasnya ya. Mai yakulu. Mai yakulu. Okey ya. Mai yakulu. Tu nun mati bertemu ya. Contoh ya. Kalau waw, nun mati semua waw, mau wujida. Kalau dengan mim, mam ma'aka. Kalau dengan nun, faman nakatha. Ya. Kalau tanwin selepasnya tengok tanwin. Tanwin. Tengok tanwin contoh. Sebutkan hisaban yasira. Dengungnya bai, bukan hisaban ya. Bai yasira ni laha biu watab. Biu watab. Kalau bagi depan contoh dia hablum mim masad. Jangan hablum mim masad, salah. Hablum mim masad. Sekali siddiqan nabiyya. Qan nabiyya, tanwin bertemu dengan nun. Okay, faham semua? Ya, Ustaz Arab kamu faham ya? Tengok buat sesuatu sedaya upaya. Maknanya kita belajar sedaya upaya. Buat sesuatu sedaya upaya. Maknanya buat bersungguh-sungguh. Okey. Okey, muka surat seterusnya 30. Tadi kita belajar idgham ma'al ghunnah. Maknanya berdengung. Yang sekarang ni idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah maksudnya idgham tanpa dengung. Faham? Tanpa dengung. Okey, sebelum kita mula kita tengok info dia. Apakah info dia? Tengok nun mati atau tanwin macam tadi juga. Nun mati atau tanwin bertemu dengan ra dan lam. Huruf ni dua je, ra dan lam. Memasukkan sebutan nun mati atau tanwin ke dalam huruf ra dan lam tanpa dengung. Okey ya. Maknanya kalau nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ra dan lam, bacaannya tanpa
dengung. Tak ada dengung macam tadi. Tadi ada dengung 2 harakat. Ini tiada dengung. Okey, macam mana nak tahu tiada dengung? Okey, kita lihat. Ustaz baca, kami ikut ya. Okey, pertama nun mati. Contoh dia ra. Ustaz baca, kami ikut ya. Mir rabbika. Mir rabbika. Okey, contoh daripada tanwin pula. Tanwin berataf. Ghafurar rahima. Ghafurar rahima. Aisyatir radiyah. Aisyatir radiyah. Ya, bacaannya tak ada dengung langsung. Seterusnya dengan lam. Contoh lam. Min ladunka. Min ladunka. Daripada tanwin pula. Malal lubada. Malal lubada. Seterusnya. Wailul likulli. Wailul likulli. Okey. Kita dah tengok ya contoh daripada ra dan lam ya. Nun mati. Contoh dia bertemu dengan ra. Bunyi sini mir rabbika. Kalau dengan lam min ladunka. Kalau tanwin pula bertemu tanwin ni, tanwin bahagian atas ni, selepasnya bertemu ra, ghafurar rahima. Ni tanwin bahagian bawah bertemu ra, isyatir radiyah. Ataupun tengok yang tengok yang lam pula. Tanwin selepasnya lam, malal lubada. Maksudnya wailul likulli. Beza ya. Tanpa dia membacaan terus. Biasanya huruf tersebut ada tanda sabdu. Biasa tanda sabdu. Okey. Cuba kita lihat yang ketiga. Unit 3, bezakan dan baca dengan betul. Idgham syamsi ataupun alif lam syamsiah. Idgham syamsi ni. Macam mana? Apa idgham syamsi? Okey. Cuba tengok info. Info dia wadduha. Bacaan dia umpama tak ada alif lam, terus dot, wadduha. Okey, kita lihat contoh dia. Ustaz baca, kami ikut. Wadduha. Wadduha. Wallaili idza saja. Wallaili idza saja. Okey. Seterusnya wattini. Wattini. Sebelahnya wazzaitun. Wazzaitun. Okey, tengok. Seterusnya bawah. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim. Dan akhir sekali. Yauma yakunun nasu kal farashi. Yauma yakunun nasu kal farashi. Ya. Kenapa disebut idgham syamsi? Iaitu idgham syamsi ni dia tiada dengung, tetapi idgham ni bermaksud memasukkan ya, yang mana di dalam idgham syamsi ni terdapat alif lam dan huruf selepasnya alif lam yang tiada alif lam huruf yang ada tanda tiada tanda. Alif lam kosong saja. Selepasnya ada tanda tasydid macam ni. Alif lam wadduha. Dia tak ada ni wal duha, tak ada. Wadduha. Wattini. Wazzaitun. Ya. Azizir rahim. Wallaili ni ini bukan. Itu alif lam idgham syamsiah. Idgham apa? Idgham syamsi. Idgham syamsi, lamnya ada tanda sabdu. Idgham syamsi. Wallaili ni bukan ya. Wallaili ni
bukan. Tak silap ustaz, bukan. Okey. Wal-laili ni bukan. Wal-laili ni bukan. Yang lain betul. Yauma yakunun nas. Yauma yakunun nas. Dia ada beza. Satu idgham syamsi, satu idgham qamari. Ingat ya. Kalau idgham qamari pula, selepasnya ada huruf lamnya berbunyi. Faham tak? Alif lam ni berbunyi. Alif lam ni berbunyi. Nanti kita tengok contoh. Contoh Tanzilal Azizir Rahim. Zilal Azizir Rahim. Nama idgham qamari. Tapi yang kita belajar pada ni idgham syamsi. Alif lam selepasnya ada tanda sabdu, wadduha, ar-rahim, wattin, wazaitun. Okey. Mudah-mudahan ya, semoga semua murid faham ya. Okey, seterusnya kita buka buku aktiviti, buku surat 29 ya, bacaan idgham. Warnakan potongan ayat mengikut cara bacaannya. Ya, warnakan potongan ayat dengan cara bacaannya. Okey, kita lihat sini ya. Kalau biru bacaan dengung, kuning bacaan tanpa dengung. Kita sudah belajar di awal mula tadi, idgham terbagi kedua, idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah, dan idgham syamsi. Idgham syamsi ni tidak ada dengung. Ya. Dia syaratnya ada alif lam, selepasnya ada tanda sabdu. Okey. Idgham ma'al ghunnah ada dengung, idgham bila ghunnah tanpa dengung. Nanti kamu boleh rujuk balik ya. Ingat ya, kalau ma'al ghunnah ada 4 huruf. Nun ataupun tanwin bertemu dengan ya, waw, mim, nun. Ya. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ya, waw, mim, nun. Itu dibacaan dengan baca itu dinamakan idgham ma'al ghunnah. Bacaannya dia dengung. Kalau bacaan tanpa dengung, warna kuning ni ya, hurufnya ada 2 saja. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan lam dan ra ya, lam dan ra. Tanpa dengung ya, lam dan ra. Contohlah, cuba tengok ya, contoh. Tak bagi contoh satu, contoh dengung, satu contoh tak dengung. Contoh nombor 1 ni. May yaqulu. Cuba tengok ustaz baca. May yaqulu. Ada bunyi dengung. Dia ya, may yaqulu, nun mati bertemu dengan ya. Contoh baca ni dengung kan, may yaqulu, 2 harakat saja. So warnakanlah daun di bawah dia. Faham? Tengok macam ni contoh ni. Warnakan. Yang kedua seterusnya, ustaz bagi contoh ya, nombor 6 pula ya. Ada dengung tak ada? Lihat. Zikrul lil alamin. Zikrul lil alamin. Ingat ya, kalau tanpa dengung, nun mati ataupun tanwin. Ni nun mati ke tanwin? Okey, ni tanwin. Bertemu dengan lam dan ra. Dia 2 huruf tu. 2 huruf tu kalau bertemu tu dia tak dengung. Ini huruf lam. Maka bacaannya dengung ke tak dengung? Tidak dengung. Kalau tidak dengung, warnakan warna kuning. Yang dengung tadi warnakan warna biru. Okey, faham semua? Okey, harap kamu faham ya. Okey, seterusnya dan aktiviti yang 30 ni, ustaz nak kamu rakam bacaan kamu ya, baca dan menang. Ni ada pertandingan. Tak apa, ustaz nak kamu baca dan rakam. Contoh yang pertama ya, pertama macam mana baca betul-betul ya. Wadduha. Wadduha. Baca sampai 12.
Seterusnya kedua, Ustaz baca ni lah. Ustaz tak baca semua ya. Ustaz nak kamu baca dan rakam bacaan kamu. Wadduha wattariq. Wal asr. Wal asr. Ni yang dinamakan idgham qamari. Idgham qamari ni alif lamnya ada tanda lamnya, ada tanda mati. Kalau syamsi ni tak ada, macam wadduha ni tak ada. Dia terus sebut pada huruf yang ada tanda sabdu. Tu idgham syamsi. Idgham qamari dia tak ada, lam tu dibunyikan ya, wal asri. Ustaz nak tugasan ya, maknanya kamu buat tadi musrat 29, warnakan, baca dan warnakan, dan musrat 30. Ustaz nak kamu baca, semua baca tapi bacaan yang betul. Lepas tu kamu tulis berapa markah yang kamu baca dengan betul. Kalau 12 kamu baca betul, tulislah 12 kat sini. Faham? Dengan bantuan ibu bapa kamu ataupun kakak ataupun abang. Ya. Okey, sampai sini saja kita punya pelajaran pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita belajar mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Taala, dan kita boleh praktikan ya. Kita dah belajar, boleh praktikan dalam bacaan Al-Quran ataupun bacaan Iqra. Okey, sampai sini saja. Jangan lupa isi kehadiran yang saya berikan dan tugasan siapkan. Kemudian hantar pada saya rakaman dan gambar latihan. Okey, sampai sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Bye. Selamat menjawab.